عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum. Cubaan suara 1, 2, 3. Kalau jelas respon di ruangan chat tu. Jelas 1. Komen 1 kalau jelas. Alhamdulillah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membuka majlis kita dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah itu tadi, majlis kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang berusaha, puan guru besar, penolong-penolong kanan yang diraikan serta menjemputan pada pagi ini, dan yang dihormati rakan-rakan guru, ibu bapa dan seterusnya, murid-murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini, walaupun hujung minggu, kita dapat luangkan sedikit masa untuk bersama-sama dalam satu majlis ilmu, walaupun dalam online, dalam platform Google Meet yang juga dikira sebagai majlis ilmu. InsyaAllah bila kita sebut majlis ilmu ini adalah satu majlis yang sangat mulia, di mana dinaungi oleh malaikat dan merupakan salah satu taman-taman syurga, insyaAllah. Majlis ilmu ini penuh dengan keberkatan. Moga-moga dengan sebab kita hadir ke majlis ilmu pada pagi ini, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dan memudahkan kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi moga selaku pengurusi majlis pada pagi ini, saya berpesan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, serta murid-murid, agar kita sama-samalah menjaga adab dalam majlis ilmu pada pagi ini. InsyaAllah sama kita menjaga adab lah. Kalau nak bercakap tu, kita buka mic dan maklum, dan tolong jangan open mic lah ketika mana penceramah sedang bercakap, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah, kita dapat berkumpul pada pagi ini untuk satu program yang bernama Klinik Al-Fatihah. Klinik Al-Fatihah sempena akhir Ramadan, anjuran Panitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Alam Megah 2. Alhamdulillah. Ini adalah satu inisiatif lah Panitia Pendidikan Islam untuk membantu menambahkan ilmu kepada warga SK Alam Megah 2, kepada guru-guru, kepada ibu bapa dan amnya kepada murid-murid lah. Bersama-sama kita memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita dari segi tajwid dan sebutan makhraj huruf. Seperti mana yang kita tahu, surah Al-Fatihah ni walaupun semua dah hafal, walaupun surah yang mudah yang kita ingat, yang kita baca hari-hari, tapi ianya sangat penting kerana ianya merupakan salah satu rukun dalam solat. Bila sebut rukun ni dia tak sama lah macam matematik. Contoh, rukun solat ada 13,
Kalau tolak satu, dia tak jadi 12. Dia jadi sifar, kosong. Maka sangat penting. Jadi rukun solat ni benda yang perlu kita buat dengan betul. Kalau tak betul, ia menyebabkan solat kita tidak sah lah. Itu sangat penting lah. Kalau ikutkan solat fardu, ada 5 waktu, dan 17 kali kita baca surah Al-Fatihah. Tambah-tambah di bulan Ramadan ni, kita sama-sama melaksanakan solat tarawih, solat sunat witir, dan solat-solat sunat yang lain, maka banyak lagi lah kita membaca surah Al-Fatihah. Mana kata surah Al-Fatihah ni surah yang sangat dekat dengan diri kita. Jadi sangat eloklah kita sama-sama pada pagi ini mendengar sedikit pencerahan daripada penceramah pagi untuk sama-sama kita memperbetulkan bacaan surah Al-Fatihah kita. Sebelum kita mulakan majlis kita pada penceramah pagi ini, suka untuk saya untuk memperkenalkanlah sedikit biodata penceramah kita pada pagi ini. Sebab perbuatan Melayu mengatakan tak kenal maka tak cinta, dah kenal dengan jatuh cinta pula lah. Saya takut nanti Ustaz marah lah. Okay, jadi nama penuh Ustaz adalah Al-Fadil Ustaz Abdul Muttalib bin Ismail yang bertugas sebagai Imam Satu. Sebagai Imam Satu di Masjid Hidayatul Muttaqin. Saya pun tak pastilah di mana masjid tu. Rasanya berkaitan dengan sekolah lah. Saya baru lagi di sini. Dan juga memegang ijazah bimbingan dan penyuluhan Islam. Itu sedikit data belakang tentang data Ustaz lah. Ustaz Abdul Muttalib kita pada pagi ini. Jadi selamat datanglah kepada Ustaz Abdul Muttalib. Jadi tanpa melengahkan masa lagi lah. Atau kita cakap banyak dah pula kan. Jadi saya buka penceramah pada pagi ini. Jadi bagi meneruskan lagi program kita pada pagi ini, saya menyerahkanlah program kita pada kali ini kepada Ustaz Abdul Muttalib untuk meneruskan ceramah kita pada pagi ini. InsyaAllah majlis mempersilakan. Okey. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nur Salam bin Ismail. Alhamdulillah. Yang dihormati Pengetua Sekolah Menengah Alam Mekah 2, guru-guru, khususnya ibu bapa dan muslimin muslimat untuk Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita berjumpa pada pagi ini dalam klinik Al-Fatihah, yang mana kita akan membincangkan perkara-perkara yang melibatkan dalam suratul Fatihah sahaja, dan juga dalam suratul Fatihah juga kita akan membincangkan bahagian solat ketika mana kita membaca suratul Fatihah, ya, yang mana kita ada kesalahan-kesalahan yang perlu kita perbaiki atau perlu kita tinggalkan ketika mana kita baca suratul Fatihah yang kebiasaan kita buat, dan sepatutnya apa yang perlu kita buat perkara-perkara yang sepatutnya dalam kita membaca suratul Fatihah. Yang ditekankan dalam Quran yang mengatakan warattil Qur'ana tartila, bacalah Quran secara bertajwid, ataupun dalam maksud yang lain, bacalah Quran dalam keadaan perlahan-lahan. Di sudut perlahan-lahan ni di mana bacaan yang diletakkan dalam susunan hukum tajwid, bacaan yang terbaik adalah bacaan tartil, bacaan perlahan dan tidak terlalu perlahan dan tidak terlalu laju. Bacaan tartil ni kita baca macam mana imam solat, bacaan imam solat itu adalah bacaan tartil. Dan bacaan suara manusia ni berbeza, ya, dari sudut. Kadang-kadang kita bacaan tartil dia kita dengar macam lambat sangat, tapi itu cara bacaan dia. Tapi kalau bacaan mungkin cara bacaan saya agak cepat sikit, ataupun bacaan orang lain agak lambat lagi bacaan tu. Itu dikira sebagai bacaan tartil, bacaan, tapi tak seperti mana kita
kita tak tahu macam mana bacaan Jibril ketika mana bertalaki dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Lepas tu dalam hadis Nabi satu lagi mengatakan zayyinul Quran bi aswatikum. Bacalah Quran dengan suara yang lunak. Betul? Dalam hadis Nabi bila kita baca Quran ni, Quran seperti mana kita baca buku. Okey, kita baca buku ni kita macam-macam baca ya. Mereka telah berjalan bersama-sama dalam dalam perjalanan pergi ke sekolah, kita baca macam tu je. Tak boleh baca Quran sebab dalam hadis Nabi kan laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan daripada golongan aku orang yang membaca Quran tetapi tidak melagukannya. Semua kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu taala kita kena baca dengan berlagu. Okey. Kirakan Nabi Daud sendiri pun ketika mana baca kitab dia, ketika mana burung sedang terbang, boleh jatuh kan. Itu dari sudut cara bacaan. Kita tak boleh baca betul tu sebabnya dalam solat pun sendiri kita kena repair cara bacaan kita. Okey, yang pertama kita tengok pada suratul Fatihah. Suratul Fatihah ni ada lebih kurang 7 ayat. 7 ayat ni kita baca daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladdallin, 7 ayat. Kalau kita berhenti 10 kali pun dia tetap akan jadi 10 ayat. Okey. Pada kiraat lain mungkin kalau kita tengok, kalau kita siapa yang pernah pergi ke umrah ataupun pergi haji, dia akan dengar imam daripada masjid-masjid Nabawi akan baca, tak akan baca bismillah dia terus pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai kadang-kadang dia berhenti Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini pada qiraat lain. Qiraat lain kita tak payah tengoklah, kita tengok pada qiraat kita iaitu qiraat Asim. Okey. Asim qiraat Hafs Ibnu Asim daripada kita tengok pada qiraat kita ni daripada bismillah sampai ke Waladdallin. Bismillah tu pun dah tulis nombor 1. Kalau kita tengok Quran-Quran yang ada di Malaysia ni, memang Bismillah ditulis nombor 1, nombor 2 Alhamdulillahirabbil alamin. Berbeza dengan surah yang lain, kita tengok surah sebelah, kalau siapa yang buka Quran tu Bismillah tidak dituliskan nombor. Pada Alif Lam Mim baru dia letakkan nombor 1. Okey. Berbeza dengan surah lain. Hanya Bismillah ada pada suratul Fatihah saja ada nombor, iaitu nombor 1. Dan nombor 2 ayat yang kedua itu nombor Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tak tulis Alhamdulillah tu nombor 1. Bismillah tu kosong. Okey. Tapi dalam surah Al-Baqarah kita tengok pada bismillah tidak ada tulisan 1 ataupun kosong. Dia letak di bismillah gitu. Okey, dia terus pada Alif Lam Mim nombor 1. Itu pada kita tengok pada susunan bismillah ya. Tapi kalau orang yang tak ada nafas, kita berhenti Siratal ladzina an'amta alaihim, dibolehkan, tidak ada masalah. Waqaf tu adalah waqaf hasan, waqaf baik. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cara bacaan kita tengok pada bismillah dulu. Okey, kita cari kesalahan-kesalahan dalam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillah. Orang jarang nak buat bismillah. Dia kena Bismillahirrahmanirrahim. Buat tak bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi macam tu je. Okey, kesalahan. Tapi lidah orang Melayu ni, kita tengok kalau orang Arab ni memang hari-hari dia akan menggunakan bahasa Arab, dia menggunakan bahasa Al-Quran. Jadi orang kata senang sebutan. Tapi bila kita dalam solat ni, ayat pertama tu kita dah salah dah. Kita baca ketika mana kalau imam baca kuat, memanglah orang kata betul bacaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tu jadi man. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Salah dah.
Bila kita baca secara perlahan, Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bila berakhir di akhir kalimah tu tekan sedikit saja. Huruf ha tu tidak terlalu tekan terlalu banyak ya. Bila kita tekan haim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi patah ha patah ya sukun bunyi hai. Mana baris pada ha tu sepatutnya di bawah diletakkan di atas. Ha patah ya sukun bunyi haim. Salah ya. Jangan tekan terlampau kuat. Tekan sedikit saja. Bismillah, dan di akhir kalimah pada haim tu rapatkan gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi mantap. Kalau orang tu kata tak ada gigi pun boleh baca surah Fatihah, tidak ada masalah sebab apa? Dia tidak menggunakan huruf-huruf yang ataupun pada kalau melibatkan huruf-huruf yang kuat sangat, cara nak sebutan dia pun kalau orang tu tak ada gigi masih lagi boleh baca surah Fatihah dengan baik. Walaupun orang tu senang sendiri pun orang tu masih lagi boleh baca surah Fatihah dengan baik. Sedangkan saya pernah singgah di Masjid Selama Perak. Imam tu memang imam satu di situ. Tapi bacaan dia bila bercakap senang, tapi bila baca Fatihah tak senang. Maknanya mungkin Quran ni ada mukjizat sendiri dalam pembacaan kita. Itu kesalahan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaan dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Itu satu. Tak ada panjang pendek. Kita dengar satu baris je. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dalam solat ya. Kita baca dalam solat, kita tak boleh baca dalam hati ya. Ingat. Kita baca dalam hati tak sah solat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Dengan Rahmanirrahim. Tambah huruf nun satu lagi. Salah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ar-Rahim. Ha nipis, tidak ditekankan terlalu kuat. Bagi bunyi ha tu saja. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang ada gigi sempurna tu, rapatkan gigi. Macam gigi saya ni ada panjang terlebih bawah ni. Jadi orang nak rapat tu susah sikit. Tapi orang masih lagi boleh sebut dengan baik walaupun gigi tu agak berterabur sikit. Okey, ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kita dah jumpa dua kesalahan yang selalu dibuat oleh orang yang pada bismillah tadi. Terusnya yang kedua, Alhamdulillah. Jangan kita baca, bila kita baca secara perlahan ni kadang-kadang kita ambil sambil lewat je. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tak tekan pada huruf ha tu supaya nipiskan huruf ha. Alhamdulillahirabbil salah ya. Ha yang pertama tu tekankan sikit bagi nipis. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil sikit. Tergelincir sikit bil. Asal perkataan bil bukan bel. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf Ain. Satu lagi ya. Jadi kita jumpa ha dah kita terangkan pada bismillah tadi. Ha. Kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Patutnya makna dia segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita alhamdulillah ha pedas ha simpul tu ataupun ha tebal ni maksud dia berubah. Jadi bila maksud berubah, solat kita tak sah. Kita kata bila kita masukkan huruf ha, alhamdulillah, dia akan jadi padamkan Allah Taala Tuhan semesta alam. Jadi segala puji bagi Allah tu dah buang. Jadi teman-teman,
Tengok betul-betul pada makharijul huruf. Alhamdulillah, ha pedas ya. Rabbil alamin, Rabbil. Bacaan condong ni pada kiraat yang lain, bukan pada kiraat kita ya. Rabbil alamin. Contoh pada kiraat lain ni kita ambil sedikit saja bacaan imalah macam mana, bacaan tashil macam mana, bacaan saktah macam mana, bacaan apa tu? Orang panggil apa? Yang selain daripada bacaan raum macam mana, itu pada kiraat lain. Kita hanya ambil dalam satu ayat, 2-3 ayat saja. Macam saktah kita baca dalam Quran ada kurang 4 ayat dalam Quran. Tapi kita baca Fatihah ni soalnya dalam solat kadang-kadang kita saktah dari awal sampai habis. Okey, saktah tu tidak ada dalam Fatihah dan tidak dibenarkan pun baca dalam Fatihah. Kata Syekh Qadri daripada Uni Syam, kita baca saktah dalam Fatihah tidak sah solat. Okey, dan bacaan tu tidak ada dalam tajwid dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ini saktah ni. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dah habis nafas itu. Lepas tu ambil balik nafas bawah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bacaan saktah yang salah dalam suratul Fatihah. Itu kebanyakan siapa yang biasa buat macam ni tinggalkan ya. Tapi apa yang tahu kata yang dah biasa buat kata tak sah kadang solat kita pada yang sebelum-sebelum ni. Yang bila Allah Taala yang tentukan. Tapi kata untuk yang kita dah tahu pada hari ni jangan buat benda yang kita dah buat sebelum ni. Bacaan saktah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim dalam satu nafas, bukan berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, tarik nafas baru arrahmanir rahim, yang tu betul. Tapi kalau kita nak baca sambung boleh, tidak ada masalah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, kita berhenti situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh baca macam tu, tidak ada masalah. Tapi jangan bacaan bersaktah yang macam mula-mula saya tunjukkan tadi. Okey, kita teruskan kepada kesalahan yang seterusnya. Rabbil alamin, Rabbil, habiskan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Huruf ain dalam. Okey, kalau kita alamin itu huruf alif. Alif yang disengaukan. Bila huruf alif yang disengaukan, salah di sudut makharijul huruf dan salah di sudut makna, salah di sudut kita solat kita. Dan bila Fatihah tak betul, makna batallah solat. Alhamdulillahi Rabbil dalam ya. Kalau alamin kita sengau je. Alamin salah. Tekan sikit. Alhamdulillahi Rabbil bukan Rabbil. Rabbil tu bacaan condong pada kiraat lain. Salah ya. Bacaan kita Rabbil nipis. Rabbil dalam ya. Rabbil alamin. Okey. Jangan Rabbil alamin. Itu bacaan raung, bacaan lain. Dalam bacaan raung pun tidak ada na. Dia hanya baris bawah dengan baris di hadapan saja. Baris kasrah dengan baris dhammah saja bacaan raung. Siapa baca Alhamdulillahi Rabbil alamin, salah. Itu pun salah ya. Di sudut tajwid. Tapi tidak berubah makna lah. Tapi yang huruf ain ubah kepada huruf hamzah tu, yang tu berubah makna. Rabbil alamin, yang ni tidak berubah makna. Tapi berubah di sudut sebutan ataupun makharijul huruf. Rabbil alamin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nanti kita akan dengar bacaan apa ni kori-kori
yang hebat ataupun qori-qori yang muktabar. Contohnya bacaan yang bertepatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah qari Mahmud Khalil Khushairi. Itu bacaan yang paling tepat. Hampir 98% bacaan dia bertepatan dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kata bacaan dia biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca satu. Kalau kita dengar bacaan dia, sambil-sambil kita boleh dapat makharijal huruf, bacaan tajwid yang sebenar, bacaan cara dengung yang sebenar, bacaan mat yang sebenar. Itu bacaan Mahmud Khalil Khushairi. Tapi kalau bacaan Misyari, kita hanya dapat pada lagu dia dan juga bacaan dia, tapi tidak memenuhi tajwid yang sebenar pada sebagaimana bacaan Mahmud Khalil Khushairi ni. Okey, ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Dalam Fatihah, dalam bismillah tadi pun kita dah sebutkan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Ini yang betul. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita baca dalam perlahan, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Tambah huruf nun lagi satu. Man-nir Rahim. Lepas tu nun dia disambungkan lagi. Dia tu dah berhenti dengan nun, sambung lagi huruf nun. Salah. Ar-Rahmanir Rahim. Kita terus belajar kepada ayat yang keempat. Maliki yaum. Yang ni memang kebiasaan orang akan tinggalkan. Mat tu bila kita baca secara perlahan. Dua harakat. Maliki yaumiddin. Huruf mim yang pertama tu, mat yang pertama tu, Maliki yaumiddin. Okey? Middin. Jangan tebalkan huruf dal. Nipiskan. Maliki yaumiddin. Kalau dalam bahasa Melayu tu, din. D-I-N, din. Bukan D-A-N, din. Salah. D-I-N, din. Maliki yaumiddin. Tapi bila kita kebiasaan dalam solat, kita baca Maliki yaumiddin. Kita baca laju. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Tak ada panjang pun di situ. Okey. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keempat dia ada dua, itu selalu tinggalkan pada mim. Okey, pada mat tu. Yang satu lagi din, middin. Padahal di situ ada apa ni? Bacaan di sudut hukum da tu adalah huruf yang melekat. Huruf melekat ni kita kena orang kata macam lambatkan sikit. Middin, Maliki yaumiddin. Okey. Di sudut sifat huruf dinamakan tasydid saya. Okey. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dia bukan saktah ya, tapi dia melekat sedikit. Middin. Keban lebih kurang dalam satu harakat macam tu. Tapi bukan saktah terus. Maliki yaumiddin. Middin. Dekat pada huruf dal tu. Okey. Ajid khatim bakat. Itu di antara huruf-huruf yang yang melekat tu. Lepas tu suruh sebenarnya ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada setengah kadang-kadang kita dengar, kenapa tambah waw mati di depan du tu? Dia tidak ada waw mati, dia waw tu waw yang ada baris. Iyyaka na'budu wa lajukan bacaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasib. Okey, kepadamu aku sembah dan padamu aku memohon pertolongan. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam sudut huruf ya di sini diletakkan syaddah. Letakkan syaddah, bila kita letakkan syaddah tu naikkan sikit. Angkat, tekan sikit. Iyyaka bukan tak bagi huruf ya ni adalah huruf lin, lembut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua ya di situ. Tapi bila kita baca perlahan, banyakkan orang tak tekan pada itu. Cuba dengar saya baca. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Dia akan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak tekan pada huruf ya tu. Jadi berubah makna. Kita dah buang dua ya yang ada di apa ni, iya yang pertama dan wa iya. Bila kita buang ya tu, akan maksud akan berubah. Di situ berubah nyata terus. Kepada matahari aku sembah dan kepada matahari aku memohon pertolongan. Bila kita buang ya apa dia, syaddah tu. Jadi ambil beratlah tentang cara apa ni, ya ni memainkan peranan sebagai huruf juga. Walau syaddah ni memainkan peranan sebagai huruf juga, penambahan huruf ya. Tapi disekalikan dalam syaddah tu. Sepatutnya ejaan alif, ya, ya. Alif, ya mati dan bertemu dengan ya hidup. Iya. Biasa bacaan macam tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaan di sini kita boleh baca dengan 7 wajah, sama ada kita nak baca dengan ma' adik disukun atau bacaan ismam ataupun bacaan dengan raum. Tapi bacaan raum tidak digalakkanlah sebab dalam suratul Fatihah ni kita 3 wajah bacaan, 2 wajah bacaan yang bacaan ma'arif sukun yang tu digalakkan. Kenapa kata 7 wajah? 7 wajah ni kita boleh berhenti dengan yang ma'arif sukun 2 harakat, 4 dan juga 6 harakat. Itu 3 wajah. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 6 harakat. Okey. 3 wajah bacaan untuk ma'arif sukun. Dengan ismam pun sama, kita baca 3 wajah bacaan dengan 2 harakat, 4 harakat dan juga 6 harakat. Cuma muncungkan mulut menunjukkan huruf nun tu berbaris di hadapan. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muncul mulut sikit. Okey, menunjukkan nun tu baris di hadapan. Okey, ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Okey, satu lagi huruf ha. Kita melalukan saja huruf ha ni sebab huruf ha ni adalah huruf istifal, huruf yang rendah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sini banyak kesalahan-kesalahan yang selalu dibuat oleh orang. Okey. Kalau kita kadang-kadang huruf ha ni kita tanpa tekan sangat, dia akan jadi meninggi huruf tu. Macam ihdinas sirat, tak boleh. Ayat Quran ni tak perlu menekan. Kita kena hanya lalukan saja huruf ha tu, tapi di dada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Nasi. Huruf sad tu jangan bunyi sin. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf sad kadang-kadang terubah kepada huruf sin, salah dah. Di sudut makharijal huruf. Sad tebal. Walaupun baris bawah tetap tebal. Okey. Ihdinas si. Okey. Si
Kalau setengah guru dia kata munculkan mulut. Tapi seeloknya tak payah muncul mulut, hanya kita letakkan gigi kita di tengah-tengah gigi, antara gigi ni. Lepas tu sebutan huruf sad tu bagi tinggi cara sebutan dia. Ihdinas siratal mustaqim. Ra tebal. Huruf sad pun tebal. Jadi tidak ada masalah. Sad, ra tebal, ta pun tebal. Huruf yang tebal. Tal mustaqim. Huruf yang satu lagi yang selalu di Ihdinas siratal sin tu huruf yang memerlukan keluarnya angin. Okay? Keluarnya angin sedikit. Habis angin tu baru sambung dengan ta dengan huruf qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf tekan sikit. Okey? Ihdinas siratal mustaqim. Dengan ihdinas mustaqim. Salah. Huruf kaf. Dia huruf qaf. Siratal ladzi ayat ke-7 ya. Siratal ladzina an'am. Satu buka, satu tarik ke dalam, tutup mulut. An'am. Siratal ladzina an'am. Lidah keluar ya. Zina an'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'am. Satu buka, satu mulut. An'am, tarik ke dalam. Am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ta'alaihim. Okey, satu ejaan an, satu ejaan am. Okey. Dalam sebutan dengan siratal ladzina an'am, salah. Okey, yang selalu dibuat ya. Ghairil, ini kesalahan. Ghairil salah. Ghairil tebalkan. Ghain, huruf ghain. Ghairil sama lagi. Ghairil maghdu, tarik terus. Ghairil maghdubi alaihim. Dulu kita dengar sebutan menggelegak. Menggelegak tu memang ada menggelegak tapi tarik cepat. Ghairil maghdu. Satu huruf ra baris di bawah. Ril bukan ril ya. Ril. Ghairil maghdu. Kita kesalahan kita. Ghairil maghdu. Salah sikit je. Dia condong kepada huruf i. Okey. Dalam bahasa Arab ni dia hanya 3 je. Alif, waw dan juga ya. Tapi bahasa Melayu ada 5. A, E, I, O, U. Buang huruf I, buang huruf O. Yang ambil huruf A, U dan juga huruf I untuk dimasukkan dalam bahasa Arab ni. Okey. Yang bahasa Melayu kita ni huruf B, huruf I dengan huruf O tu buang. Hanya ada pada Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu je. Satu tu aja huruf I. Okey. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Kita dengar selalu imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tambah lagi baris. Pada pada syaddah huruf lam tu. Waladdallin. Habiskan apa tu? Mak adik sukun mak kata. Mak lazim kalimi musaqqal ni. Waladdallin. Okey, kata apa ni? Kebanyakan guru tajwid kata, dia kata waladdallin ni ikut apa ni agak-agak. Maknanya kita harakat ni kita buat pengiraan jari salah. Okey. Waladdallin.
ikut jari saya dah 8. Okey. Kalau ikut kakak jari. Itu sebabnya kalau harakat ni tidak boleh dijelaskan secara secara teori. Dia hanya melalui pendengaran kita tahu itu harakat 2 harakat, itu 4 harakat dan itu adalah 6 harakat. Tapi kalau kita dengar azan pun semua, kita boleh tahu ini sampai 12 harakat, ini sampai 16 harakat. Berbeza dengan hukum-hukum yang ada dalam Quran. Yang paling panjang hanya hukum yang paling panjang iaitu 6 harakat saja. Tapi kalau lebih daripada itu salah. Tapi orang dari sudut panjang ni, panjang pendek ni, kita terpaksa kena menggunakan perkataan agak-agak. Agak-agak ni kalau dalam bahasa sebenarnya orang panggil apa ya? Ada yang boleh jelaskan tak? Ada yang boleh jelaskan di sini agak-agak ni? Dia punya panjang. Bahasa Melayu. Siapa guru bahasa Melayu? Ada guru bahasa Melayu sini? Ataupun memang bahasa agak-agak ni memang dah maksud dalam bahasa Melayu. Faham tak Ustaz Muhammad ni? Moderator kita. Faham. Ya? Agak-agak tu boleh faham lah. Boleh faham? Okey. Alright. Itu bahasaan dari situ tajwid ni, agak-agak ni memang kalau dikira dengan jari tidak bertepatan dalam dalam pengiraan jari tu. Sebab saya duduk jadi hakim sendiri pun setiap bacaan orang ni berbeza. Orang ni baca lambat, orang ni baca cepat. Cara cepat ni pengiraan dia kita boleh dengar, dia baca 2 harakat. Kenapa dia baca 2 harakat? Cara bacaan dia tu. Sebab apa? 2 harakat dia ni nampak panjang lagi. Kita tengok. Kalau saya baca dengan berlagu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru 4 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih lagi 4 harakat. Bukan 6 harakat tau. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Cuba tuan-tuan kira jari Saya baca waladdah. Okey, berapa harakat yang pengiraan jari tuan-tuan dan puan-puan cikgu waladdallin. Dha tu berapa dalam pengiraan jari? Kat 8 juga tadi Ustaz. Kat 8. Okey, tu cara bacaan manusia ni tak sama. Okey, suara manusia ni Allah Taala disusun oleh pakar bidang suara ni ada lebih kurang 16 kategori suara manusia. Atau cara bacaan manusia pun ada 16 kategori bacaan. Jadi orang ni baca macam mana? Wallahu alam. Saya baca macam ni. Orang ni macam kita ada lebih kurang dalam list ni 73. Maknanya 73 orang tu tak akan sama. Cara bacaan tak akan sama. Orang ni baca macam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2 harakat. Ar-Rahmanir Rahim.
bacaan tak sama. Berbeza dengan cara-cara orang tu baca. Dia baca ni macam ni. Contohnya kita tengok bacaan Imam Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tertil juga bacaan tu. Kita bacaan Imam Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacaan tertil juga. Lepas tu bacaan Mishari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu cara bacaan berbeza-beza. Okey. Kita tengok pada harakat yang terakhir tu waladhdallin. Satunya orang akan sebut waladhdallin. Nak sebut dha tu susah. Okey. Kita tak waladdall. Dia kalau ikutkan penuhkan ni dekat semua gigi atas. Kalau siapa yang boleh buat penuh gigi atas sampai ke belakang tu, maknanya bacaan huruf dha dia tu bertepatan dengan bacaan Rasulullah. Tapi Nabi kata umatku takkan sebut sepasih aku, iaitu huruf dha. Macam mana bacaan Rasulullah SAW ketika mana menyebut huruf dha kan? Wallahu alam. Kita akan insya-Allah kalau ada rezeki kita akan mendengar bacaan Rasulullah di dalam syurga nanti kalau kita boleh kalau kita dihimpunkan bersama dengan Rasulullah SAW. Kita dengar macam mana bacaan huruf dha dia. Manusia di dunia ni hanya dia seorang saja fasih menyebut huruf dha. Tidak seperti dengan orang-orang lain. Itu sebabnya bacaan Mahmud Khalil Khusyari hanya bertepatan dengan bacaan Rasulullah hanya 98%, tidak 100% ya bacaan tu. Okey, kita dengar bacaan Imam Besar Mahmud ni. Ada tak Mahmud Khalil Khusyari dalam ni? Dalam slide. Minta cikgu yang handle slide buka bacaan tu. Khalil Khusyari. Ustaz, nama apa ya? Imam tu? Khalil Khusyari. Dia orang Qori Mesir. Dalam YouTube ada rasanya. Khalil Khusyari. Dengar Dengar Ustaz Khalil Khusyari. Salam jumpa ke? Kejap, nak cari. Mahmud Khalil Khusyari.
Sekejap ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, alhamdulillah. Kita dengar bacaan tu ya. Itu bacaan Mahmud Khalil Qushairi kan. Kalau siapa yang nak praktis bacaan Fatihah boleh buka YouTube, type Mahmud Khalil Qushairi untuk bacaan surah Al-Fatihah yang bertepatan dengan bacaan Rasulullah SAW. Tapi kalau kita nak dengar yang sedap tu, boleh juga ambil imam yang lain. Tapi bacaan tu, bacaan dia orang agak laju sikit daripada bacaan Mahmud Khalil Qushairi, sebab kita nak dapatkan sebutan huruf tu satu persatu. Bukan kita nak baca, kita nak dengar secara kadang-kadang kita dengar macam Imam Sudaif, laju bacaan dia. Okey? Dia baca sampai ke waladhdallin, kita nak tangkap dia punya huruf-huruf satu persatu pun susah. Jadi orang kata ini yang saya suggestkan adalah yang terbaik yang diakui oleh para ulama qura' dunia. Okey, bacaan yang terbaik dalam bacaan. Okey. Waktu sujud lajah Arab, kalau orang yang dalam bidang taranum, dia akan ambil Mustafal Ghalwash. Ghalwash ni pun dia sebut satu-satu sebutan huruf dia. Tapi itu dalam taranum lah. Berbeza dengan kita bacaan tartil saja, bacaan bacaan murattal. Murattal ni seeloknya ambil bacaan Mahmud Khalil Qushairi. Bacaan imam dia bukan imam, dia qari Mesir. Ya, yang hebat dalam ilmu qiraat. Alhamdulillah kita dah sampai pada pukul 11 pagi pada pagi ni. Sebabnya kalau kita bersemuka secara face to face, kita bolehlah dengar 2-3 orang baca ya. Tapi untuk yang kali ni nak buka ruang tak? Ustazah ataupun Ustaz Salam? InsyaAllah Ustaz, kita bagi peluang 5 minit lah untuk yang ada pada pagi ni untuk pendengarkan bacaan kepada Ustaz, insyaAllah. Okey. Boleh insyaAllah. Jadi kepada siapa yang ingin mendengarkan bacaan surah Al-Fatihah beliau kepada Ustaz, silakanlah.
sama ada pelajar, murid ataupun guru ataupun ibu bapa lah, silakan. Ada tak yang nak pendengarkan baca surah Al-Fatihah? Murid pun tak apa. Ada pelajar-pelajar yang boleh selalu diimam kat sekolah tu. Ada tak ambil rugi ni, saya tak ambil peluang ni. Ada soalan tu boleh tanya dulu kot. Okay. Sambil kita tunggu yang kita cuba ada satu soalan dekat ruangan chat ni. Dia tanya, kenapa surah Al-Fatihah sahaja ada Bismillahirrahmanirrahim dalam ayat pertama? Itu soalannya. Tak boleh menjawab tak? Silakan. Ada okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kenapa saja sebut apa ni kitab Bismillahirrahmanirrahim dan apa ni boleh dengar suara saya? Boleh tak? Boleh. Silakan Ustaz. Tadi line saya tak clear ke? Line sana tak clear? Line Ustaz tak clear tadi. Oh ya ke? Okey. Untuk kenapa dalam sesuatu Fatihah ada dalam nombor 1 ya? Ataupun ada bismillah. Semua surah ada bismillah. Kecuali surah yang mula dengan bara'atun tu, surah Taubah. Itu tidak ada bismillah. Tapi dalam suatu Fatihah kenapa diletakkan nombor 1? Sebab apa? Bacaan Fatihah dalam suatu Fatihah tu bismillah dikira dalam suatu Fatihah. Bila kita sebut kita awal umur kitab pun dalam suatu Fatihah, bila bismillah ni dikira 7 ayat dalam suratul Fatihah. Itu sebabnya bismillah tu diletakkan nombor 1. Dia tidak diletakkan daripada nombor 2. Itu dalam dalam perbahasan ulama. Semua kebanyakan dalam mazhab Syafi'i wajib membaca bismillah sampai ke waladhdallin. Kalau tidak baca bismillah maknanya tertinggal 1 ayat dalam suratul Fatihah. Okey. Ketika sudut Quran ni ada lebih kurang ayat dalam Quran 6,236 ayat. Semua. Okay, kalau kita baca, maknanya kita baca satu Quran ni, kita baca lebih kurang 6,236 ayat dalam Quran. Okay. Huruf 6 ni Tapi dalam suratul Fatihah ada 7. Dan 7 ni, 7 huruf juga tidak ada dalam suratul Fatihah. Di antaranya huruf Za, huruf Zai, huruf Jim. Kenapa huruf-huruf itu tidak ada dalam suratul Fatihah? Sebab
huruf tu bukan membawa maksud yang tidak elok, tapi dia menyebut pada perkataan-perkataan yang kurang elok. Contohnya pada huruf zat, zalim, huruf zai, huruf kita sebut zina, perkataan yang kurang kurang sedap didengar. Itu sebabnya huruf-huruf itu tidak ada dalam surah Al-Fatihah. Okey, penjelasan jelas entah yang bertanya tadi. Siapa tanya dia? Tengok sini sekolah kemasaan. Yang bertanya tadi Muhammad Taqif Aiman bin Muhammad Syamsuddin. Kita harap Muhammad Taqif Aiman bin Muhammad Syamsuddin insya-Allah jelaslah atas penerangan Ustaz tadi. Kita pun dah semakin ke penghujung klinik Al-Fatihah ni. Jadi saya satu majlis memberi peluang lagi lah. Kiranya ada peserta yang ingin mendengarkan bacaan surah Al-Fatihah dipersilakan lah. Kalau ada boleh on mic. On mic tu baca. Cikgu pun boleh. Tapi macam tak ada ya, jadi saya sendirilah yang akan mendengarkan bacaan surah Al-Fatihah. InsyaAllah. Okey, silakan Ustaz. Silakan. Saya bukan Ustaz tak, cikgu biasa ni. Dia nak dengarkan juga lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, alhamdulillah. Cantik bacaan. Bacaan cantik. Cuma pada ayat yang kedua tadi, cuba saya lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus pada ayat yang terakhir, ghairil maghdub. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, terus kepada atas. Lidah tendang gigi atas. Waladdallin. Jangan jangan kebam di dalam. Terus keluar. Cuba lagi Zat. Sekali lagi. Lidah ke atas kan? Lidah terus tendang gigi atas. Tendang gigi atas. Ha. Waladdallin. Okey, cantik sikit tadi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustaz. Terima kasih juga. Okey, insyaAllah kita dah lanjutkan pada 10 minit ni. Ala kulli hal kita berhenti dekat ni untuk pertemuan sesi yang pertama ni. InsyaAllah kalau ada lagi kita panjang umur kita jumpa lagi untuk sesi praktikal pula. Apa yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala dan buruk itu atas kelemahan anda sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pun sudah sampai ke penghujung program kita pada pagi ini. Jadi saya selaku mewakili pihak penganjur lah mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Muttalib atas perkongsian ilmu pada pagi ini
Moga-moga dengan fokusan ilmu pada pagi ini dapatlah membantu kita sebanyak untuk memperbetulkan bacaan Al-Fatihah kita. Sama-sama kita menjaga bacaan di dalam, terutamanya di dalam solat lah, supaya solat kita ini solat yang sah, yang diterima oleh Allah SWT. Dan di kesempatan ini juga mewakili pihak penganjur juga memohon maaf lah sekiranya ada sebarang kekurangan dan kelemahan, kami mohon maaf. Dan tak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini, kepada guru-guru, ibu bapa serta murid-murid yang sudi meluangkan masa untuk bersama dalam majlis ilmu pada pagi ini. Terima kasih kepada semua dan insya-Allah jumpa lagi. Sekiranya ada lagi program pada akan datang, semoga bertemu lagi. Jadi wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan bacaan suratul Asr dan tasbih kafar, insya-Allah. Dan sebelum tu kita mohon jangan live lagi tu. Kita ambil gambar lah. Mana yang ada sikit lah kejap. Jadi boleh on kamera sekejap bagi yang belum live lagi tu. On kamera sekejap, kita nak ambil gambar sebagai kenang-kenangan lah pada pagi ini. Okay, on kamera, mana yang boleh on kamera tu on, yang tak boleh tak apa lah. Bagi yang boleh on kamera sekejap. Okay. Okay, sedia, ready? Ready, one, two, three. Okay. Sekejap kali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, baik. Okey, terima kasih. Boleh left. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Yana. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bye. Assalamualaikum.